Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara-saudara para penonton sekalian, jumpa kita pula pada hari ini dalam Dialog Wanita. Ini dialog yang ke-9. Forum dalam dialog pada hari ini bertajuk Maruah Wanita, Penjagaan dan Cabaran. Pada awalnya kita ada 4 panel, tetapi mungkin panel kita yang keempat tu ada masalah kot. Biarlah, kalau dia muncullah, kalau tak muncul pun kita bertiga pada petang ini. Orang kata patah sayap bertungkat paruh, begitu kan? Oh, ya betul. Jadi kita akan cuba berbincang sebaik mungkin dalam bahasa yang dapat diterima oleh masyarakat umum, walaupun kadang-kala perbincangan kita menyentuh hal-hal yang agak rumit, tapi kita cuba perkatakannya dalam bahasa yang lebih mudah dan cara yang lebih santai dan sebagainya. Dan kita harap ini bukanlah satu perbincangan akademik, tetapi satu perbincangan santai yang boleh diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Jadi kita ada 3 ahli panel sekarang ini. Yang pertama Dr. Shahidra Abdul Jalil, daripada Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Yang kedua Dr. Syadha Farhana. Saya ni first time saya jumpa orang nama Syadha. Oh ya. Ada satu buku nama dia Syadhal Urf, dan ada satu buku nama dia Qatrun Nada. Saya semua keluarga saya refuse, tak nak nama Nada. Dia takut bunyi macam bukan orang asal. Nada ni macam orang Hindustan macam tu. Tapi kalau Qatrun Nada, Syadha ni nama kepada buku Nahu, Syadhal Urf. Ini first time saya dengar. Syadha, Dr. Syadha Farhana Muhammad Syukri daripada Jabatan Sains Politik, Fakulti Ilmu Wahyu dan Pengajian Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Kemudian yang ketiga ini lagi sedap, nama dia Dr. Atirah Masyail Tan Ai Pau. Panjang Dr. Atirah nama. Ini tambah bila ni Tan Ai ni? Tahun 1998 diberi nama Islam oleh arwah Ustaz Sulaiman Ender. Iyalah, tambah bila Atirah apa ni Tan Ai Pau ni? Nantilah saya bila-bila saya tambah samalah. Boleh. Nama ini, okey. Ini seorang rakan kita yang setia dengan kita sini, dan sepatutnya ada bersama kita juga ialah Profesor Datin Dr. Rahimah Haji Ahmad. Ini orang sezaman dengan saya. Biasanya dalam satu sesi itu saya ambillah daripada berbagai-bagai generasi. Hari ini generasi yang agak senior tidak bersama kita, tapi anggaplah bahawa mereka berada dengan kita. Ini sebab kita tak nak gap generasi dalam memberi pandangan atau melaksanakan apa-apa dalam masyarakat kita. Jadi masalah maruah wanita ini mungkin persoalan harian, selalu ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat mana pun, bukan saja maruah wanita, maruah itu sendiri. Tapi saya tak nak cakap banyak, nanti orang kata apa facilitator, apa tu moderator cakap banyak. Dr. Syahidra cuba bagi secara yang agak simple lah. Maruah tu apa dia? Silakan. Konsep maruah itu secara umum. Baik, Prof. Okey, maruah kalau kita biasalah meniti di
bibir kita, dan kita pun sebenarnya kalau sebut maruah, kalau saya pun tidak kenalkan, rasanya semua pun dah dapat gambaran bahawa maruah itu adalah kita kata kehormatan lah, harga diri ataupun nama baik. Orang yang bermaruah, Orang putih orang yang kata kita apa? kata dia Orang ada putih nama kata yang apa Dr. Syahrul? Orang putih kata apa maruah tu? mungkin dignity kot. Okey. Saya rasa mungkin dignity. Kalau kita kata bila kita kaitkan kehormatan, harga diri, nama baik, pentinglah kalau kita kata nama baik individu, merujuk kepada individu, dan dia juga kata bila kata maruah itu dia berkait juga dengan keluarga ataupun bangsa, maruah keluarga dan sebagainya lah. Okey, secara kita kata asasnya kan Prof kan dan penonton semua, kita kata Bani Adam, manusia ini dia dah ada nama baik yang baik lah, dah ada kemuliaannya yang mana Allah SWT dah bagi. Okey, kalau kita tengok dalam surah apa beza antara maruah dengan moral? Sudah. Okey Prof, soalan tu menarik. Dr. Atira tu nampak gelak tu. Okey. Okey, kalau kita maruah itu nama baik tu Prof. Kita kata memang Allah SWT dah bagi dah kepada manusia. Allah kata walaqad karramna bani Adam. Allah SWT dah memuliakan Bani Adam dan melebihkan manusia itu melebihi makhluk-makhluknya yang lain. Tetapi di antara manusia dengan manusia, sesiapa yang bermoral itu dia punya nama baik ataupun maruah dia lebih tinggi berbanding dengan yang tidak bermoral. Sebab hakikah al-muru'ah lah ini kalau yang kita cari, apabila hakikat maruah itu adalah apabila seseorang itu dia bersifat dengan sifat manusia yang sempurna, kamal, ittisaf bisifatil kamal al-insani. Dia mempunyai sifat-sifat yang sempurna sebagai seorang insan yang membezakan dia dengan binatang, dengan syaitan dan sebagainya. Jadi maknanya kalau kita kata orang yang bermaruah, satu lagi orang yang bermoral, lainlah. Orang yang bermoral itu maruahnya tinggi. Begitu kalau boleh saya katakan. Sebab dia maruah itu kita kata secara hakikatnya memang semua manusia ada maruah yang perlu dipelihara. Tapi kalaulah dia tidak memelihara maruah dengan bersifat dengan akhlak yang baik, moral yang tinggi, maka maruah dia jatuhlah, harga dirinya rendah. Saya nak petik sikit Prof. Bila Prof tanya dia macam pasaikan juga, harga tinggi, harga rendah. Betul. Kita yang menentukanlah maruah dan harga diri kita. Okey, memang kita kata bagaimana kita nak tentukan harga diri kita? Adakah sebab kita orang kaya, kita bangsawan, kita punya harga diri yang tinggi dan kita mulia? Jadi kalaulah merujuk pada soalan yang ni, saya tertariklah kita nak share sikitlah kepada penonton semua dan ala-ala kita ada peluang. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, okey, saya petik pertanyaan lah, ada ditanyakan kepada Ibnu Abbas sebab bila kita kata harga diri mulia, siapa yang mulia? Jadi ditanyakah apakah kemuliaan itu? Maka Ibnu Abbas menjawab seperti mana yang ada dalam surah Al-Hujurat lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam banyak-banyak manusia itu yang paling mulia ialah bila yang paling bertakwa. Jadi ditanya pula, bukan kebangsawan sepatutnya yang kita nampak paling mulia lah. Jadi ditanya pula kepada Ibnu Abbas, apakah kebangsawanan itu? Jadi Ibnu Abbas kata, yang terbagus akhlak daripada kamu, itulah yang terlebih utama kebangsawanannya. Jadi maksudnya kat sini kan Prof, kita nak kata bahawa yang menentukan nilai harga diri manusia itu dia tidak boleh diukur dengan material itu. Kalau kita kata orang yang bangsawan sekalipun lahir dah dalam kita kata guni emas lah. Tapi kalaulah dia tidak bersifat dengan sifat yang akhlak yang mulia, yang membezakan diri dia, yang telah dimuliakan oleh Allah SWT daripada haiwan, daripada syaitan, perilaku yang buruk dan sebagainya, dia tetap tidak ada maruah dan nilai diri yang tinggi lah. Sebab itu kita kata dia tidak tertakluklah kepada semua orang lah boleh mempunyai maruah yang Allah telah muliakan dan kena memelihara. Sebab tu Prof, kalau saya nak lanjutkan sikit lah sebab kita nak berikan gambaran mungkinlah tentang maruah tu apa dan kepentingannya. Ada dalam kita kata harga diri itu dia, orang yang tidak ada harga diri, dia susah nak maju jugalah sebab dia pun tidak rasa diri dia bernilai. Sebab itu cara orang memandang dia dan cara dia memandang diri dia. Jadi ada dalam kalangan masyarakat mungkinlah yang kita pernah dengar perkataan seperti honor crime, honor killing. Maksudnya pembunuhan, jenayah terhadap nama baik
Jadi bila tercalarnya maruah, dianggap sebagai seorang itu melakukan, bukan dalam masyarakat kita lah, tetapi ada. Kalau biasalah para penonton pun pernah dengar kan, mungkin pernah dengar honor crime ataupun honor killing. Disebabkan ahli keluarga, saya kata tadi, maruah itu dia bukan tertakluk kepada diri sendiri sahaja, perlu dipelihara untuk diri sendiri, ya, dan juga melibatkan orang lain sebab dia akan melibatkan keluarga ataupun kita kata bangsa dan sebagainya. Jadi dalam budaya masyarakat tertentu, harga diri itu sangat-sangat tinggi dan penting, sehingga mana kalaulah ada di kalangan ahli keluarga yang melanggar sesuatu yang kita kata melanggar maruah ataupun kemuliaan keluarga tersebut, maka mereka mengambil tindakan termasuk sehingga ke tahap membunuh atas nama nak menjaga maruah. Itu saja. Sebelum saya pergi kepada Dr. Syadza, saya nak mengalu-alukan kemunculan Profesor Dr. Datin Rahimah. Assalamualaikum. Maaf Datuk, saya terlambat sikit. Waalaikumsalam. Tak apa. Kalau kita lambat, orang kata, psikologis kata jangan minta maaf. Tak. Okey. Sebab sebelum kita maaf tu orang dah maaf dah. Sebab dia pun tahu mungkin tidak mesti kita pada setiap hari tu beres. Tapi boleh bersedialah untuk panel yang keempat adalah soalan yang kebaginya. Dan harap-harap hari ini tidaklah tergelincir kaki di perjalanan. Okey nak? Pandai, Datuk. Datin, kita hari ini dalam bilik persidangan kita hari ini ada 2 orang rakan kita, iaitu satu Datuk Halimah Said. Ingat? Ingat. Orang besar Fakulti Bahasa kita. Kemudian satu lagi Datuk Hanis, anak kepada Tun Hussein. Maaf, saya bukan Datuk ya. Saya Sorry. Hanis Tak saja. apalah. Puan Hanis, yes. Anak kepada Tun Hussein. Cucu pada On Jaafar. Jadi sajalah nak berseluruh-seluruh. Okey. Jadi sekarang ni saya nak pergi kepada Dr. Syadza. Dr. Syadza, Saya. Tadi apa tu Dr. Syahidra kata maruah itu sekian. Kemudian sebab itu dia kata kalau saya nak tambah, sebab itu dalam Islam fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Tak begitu. Sebab bila kita memfitnah orang, artinya kita menjatuhkan dia punya maruah. Betul. Itu yang Dr. Syah. Jadi cuba kalau maruah perempuan tu secara khusus. Datuk Halimah dia perli saya bila saya tunjuk gambar Piramli, dia kata anak datuk-datuk ni semua tak layak nak kahwin dengan saya sebab dia orang betina bukan perempuan. Yang betina tu dia kata menjual maruah, yang perempuan tu menjaga maruah. Jadi maruah wanita secara umumnya lah. Laki-laki pun ada maruah ya, tapi dalam Islam ni Islam mengutamakan kaum wanita ya. Okey, apa dia yang Islam nak jaga sangat tu? Apa dia? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Tak Kalau payah Prof benarkan, boleh tak saya nak sebab saya seorang je lari sikit daripada political science. Boleh tak okay saya nak cerita lain sikit je? Nanti kita cerita tentang political science. Tak apa, cerita ke dia. Okey, sebab saya baru ada buat. Sekarang ni kalau nak balik ke political science, saya nak tanya satu soalan. Kalau nantilah. Sekarang, okey. Perbalahan yang sangat sengit di kalangan ahli-ahli politik kita itu bermaruah ke tidak bermaruah? Sekarang ni jangan jawab sekarang. Okey, tak ada, kebetulan saya pun ada buat kajian pasal konsep dignity ni sebenarnya tahun lepas. Jadi saya jumpa ada 4 definisi dignity yang saya jumpa. Pertama tu dia kata maruah itu yang kita semua adalah, macam Dr. Syahidra kata, kehormatan diri kita memang hak asasi kita. Semua manusia ada maruah. Itu hak kita. Kedua, maruah itu berdasarkan pada budi pekerti kita, tindakan kita. Jadi ini yang kait dengan moral yang disebutkan tadilah. Yang ketiga, maruah ini berdasarkan
autonomi ataupun subjektiviti seseorang itu. Kalau seseorang tu boleh buat apa yang dia nak, kira dia ada maruah. Kalau dia disekat, maksudnya maruah dia tu macam kurang sikit, macam itulah. Jadi orang di negeri komunis tu tak kurang maruah dia lah. Sebab orang tak hormat lah, orang limitkan dia Kerana punya. diktator kan, dia pemerintahan secara. Mana rakyatnya kurang maruah lah. Begitu? Bukan daripada segi dia sendiri kurang, tapi dia dilihat seperti kurangnya maruah dia. Penghormatan dia tu kurang. Sebab itu dia boleh ditindas. Ayam tambatan. Jadi itu kait juga dengan yang keempat yang saya nak sebut. Maruah ini ada juga yang kata dia berdasarkan pandangan orang lain. Jadi kait dengan pasal komunis tadi. Maruah ni bukan semata-mata apa yang kita ada, tapi dia berdasarkan orang lihat kita macam mana. Jadi yang saya rasa biasanya kita sebut maruah ni, kita bincang pasal berbudi pekerti tadi itulah kan, yang memoral tak bermoral. Tapi saya rasa kita tak boleh lupa juga pasal maruah wanita ini berdasarkan macam mana masyarakat lihat wanita. Jadi itu angle yang saya nak ambil. Jadi saya nak, kalau bolehlah again saya nak kembali ke UN punya definition. Tak adalah UN punya definition, tapi macam mana UN lihat maruah wanita ini, iaitu wanita ini diberi hak. Hak untuk hidup tanpa rasa takut. Hak untuk hidup tanpa dipaksa, tanpa diskriminasi. Ini pun adalah maruah wanita yang kita nak sebut. Dia bebas untuk buat keputusan dia sendiri. Tapi of course bila kita berbicara dalam Islam, bebas itu bebas berlandaskan syariat Islam lah. Sudah tentunya itu. Dalam perbincangan kita sebelum ini, daripada forum 1 sampai forum 8, kita secara umumnya tidak berpuas hati masyarakat kita terhadap layanan masyarakat kita terhadap wanita dalam negara kita. Jadi kalau kita follow yang perbincangan itu, jadi Dr. Syahda nak kaitkan macam mana maruah dengan yang dikatakan tadi, orang tidak melayan kita sebagaimana sepatutnya. Maknanya sekurang-kurang dia mengurangkan maruah kita, begitu kan? Lebih kurang macam itulah, di mana masyarakat sendiri lihat wanita ini macam harga diri. Pakai perkataan yang Dr. Syahida guna tadi, harga diri wanita ni macam seolah-olah kurang daripada lelaki. Jadi bila wanita ni dah dilihat sebagai kurang, jadi itulah banyak masalah yang timbul dalam masyarakat kita. Masyarakat mana-manalah saya rasa masalah janda ini di mana-mana pun ada juga. Jadi benda ni dah, macam nak kata ya, sudah dah establish dalam masyarakat kita. Bagaimana kita lihat wanita itu. Jadi saya rasa sayang sebab kalau kita kembali dengan perbincangan awal tadi, Islam tu dah naikkan martabat wanita. Kan kalau kita tengok pada sejarah orang Greek, wanita itu macam bahan objek sahaja. Untuk orang Rom, wanita itu pula di bawah, macam mana kita nak sebut, di bawah guardianship lelaki atau suami atau bapa, di mana mereka boleh dijual kalau mereka nak. Orang Arab pun bila dia kahwin, maka dia punya identiti hilang. Betul, sebab identiti ada kaitan dengan maruah. Maksudnya kita dah sebut pasal keluarga tadi. Kerana dia guna nama suami dia lah. Itu tak apa, tapi kalau dah boleh jual tu masalah tu macam perempuan ni bahan instead of manusia. Ikan tadi Prof sebut ikan kan. Instead of manusia yang kita patutnya hormat, yang ada harga diri. Jadi bila Islam datang tu dah naikkan taraf wanita. Jadi sama rata daripada segi maruah, itulah maruah wanita itu. Wanita tu ada maruah. Tapi setelah sekian lama, beratus tahun, sejarah dah tunjukkan dekat kita, along the way somehow wanita itu kembali balik. Perlahan-perlahan dia kembali balik kepada masyarakat misoginis ini yang kita masih ada di Malaysia, masyarakat feudalistik sekarang ni. Jadi bagi saya inilah yang sayang, yang patut kita bincangkan lebih tentang maruah wanita ini, macam mana mereka dilayan. Okey. Sekat tu lah dulu. Dr. Atira. Ini saya nak kaitkan dalam pengajian syariah. Maruah merupakan satu daripada tonggak
yang 5 dalam pembutuhan masyarakat. Ya. Orang dia cakap tentang maqasid, kadang-kadang dia pun tak faham maqasid apa. Dia cakap lah. Tapi ceritanya pentingnya maruah itu dikaitkan dengan nasab keturunan. Orang yang tidak bermaruah, dia akan melahirkan keturunan yang tidak stabil. Oleh kerana itu, kita perlu menjaga kebersihan nasab tu melalui kita punya maruah-maruah kita tu kena jagalah. Jadi saya Dr. Atirah cuba kait sikit sebelum lepas ni dalam soalan secara umum ni kita akan bincangkan maqasid syariah ataupun objektif syariah yang 5 tu agak luas sikit supaya pendengar boleh fahamlah. Jadi maruah ini sebagai salah satu daripada hak asasi yang 5. Ya, betul. Apa dia? Cuba hurai sikit. Okay. Jadi kalau sebut maqasid ni dia apa? Dia perkataan jamak maqsad. Jamak tu apa? Tak apalah, jamak ni dia pada kata dasar tu dia bila jadi plural tu dia jadi maqasid lah. Jadi gitulah. Jadi dia ni bermaksud matlamat ataupun tujuan. Pada asasnya dia punya lughatan lah. Matlamat ataupun tujuan. Lepas tu dalam konteks kita nak bicara ni tentang maqasid syariah ni, merujuk kepada macam mana kelangsungan sebagai umat Islam untuk nak hidup dan kepentingan manusia untuk berhubung secara langsung dengan agama, diri atau nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Itu. Jadi perbincangan kita pada hari ini adalah untuk menjaga keturunan. Jadi setengah turut meletakkan kepentingan maruah ni sudah tentu munasabah untuk diterima oleh semua manusia lah. Semua manusia, tak kira orang Islam ke, orang tak Islam ke, dia kena jaga 5 perkara yang maqasid syariah ni. Jadi kita nak bicara tentang maqasid syariah dalam hifzul nasab kita al-muru'ah wan nasab. Ya, maruah dan nasab ni. Jadi perkara ni sangat penting lah, sangat penting kepada kita ni sebagai orang Islam ni. Jadi matlamat utama maruah ni yang kita tahu adalah dia untuk merupakan satu matlamat yang perlu dititik berat dalam penghayatan dan pengamalan Islam dalam kehidupan kita. Sebab dengan maruah dengan menjaga keturunan dan akan lahirlah maruah yang baik itu, dan akhirnya dia akan membentuk akhlak yang mulia seperti mana yang Rasulullah SAW nak daripada kita, iaitu sabdanya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu kita nak capai konsep itu. Jadi kena jaga maruah ni. Jadi jika kalau kita teliti balik perintah Allah SWT, segala larangan dan juga suruhannya itu, dia semata-mata bertujuan untuk nak membentuk kepribadian yang luhur dan juga terhormat daripada dalam kalangan umat Islam kita ni, terutama yang menjadi role model kepada orang yang non-Muslim di luar sana. Saya nak tanya Dr. Atirah. Ya. Dalam hadis ada satu kita katakan ibaratlah, panggil apa tu? Satu bandingan. Nabi kata manusia itu diibaratkan wanita. Wanita itu diibaratkan sebagai tulang rusuk. Bukan dijadikan tulang rusuk. Tak. Ya, betul. Jadi diibaratkan sebagai tulang rusuk. Yang paling atas. Maknanya yang paling bangsawan lah tu. Itu paling bengkok. Yang bawah-bawah ni taklah bengkok sangat. Dia kata kalau kamu betulkan, patah. Kalau kamu biarkan, tetap bengkok. Saya nak kata itulah keindahan seorang wanita. Ya, betul. Di mana maruahnya tu? Ya. Di situlah maruah kedudukan pada seorang wanita, di mana kalau nak mendidik wanita itu perlu dididik dengan penuh cara yang
orang kata apa terhormatlah. Kalau kita kasar mendidiknya, dah keadaan dia ada hadis menyatakan bengkok keadaan tulang tersebut. Kalau kita kasar ataupun kita kuat sikit pun, dia akan sakit. Bila sakit ni, perempuan ni mudah nak terasa, kan? Mudah nak merajuk dan sebagainya. Jadi perlu. Pasal apa perempuan tu sensitif? Dia dijadikan macam mana? Perempuan dia jadi macam mana? Orang lelaki-lelaki kurang sensitif sikit. Mudah merajuk, emosi. Kau perempuan ni, orang lelaki ni satu nak sekali. Perempuan banyak nak sebab dia selalu ditindas. Selalu ditindas oleh masyarakat luar dan dalam. Kalau dalam masyarakat yang tidak menindas wanita, dia beremosi ke tidak? Tentu semua orang beremosi kan. Dalam keluarga pun kita beremosi. Sepuncanya keluarga dan masyarakat, extended family, lepas tu community, lepas tu barulah masyarakat luar. Dan persepsi masyarakat luar terhadap wanita Islam misalnya, mereka dianggap sebagai tertindih oleh community Muslim yang mengamalkan patriarki, sistem patriarki dalam keluarga. Maaf ya, saya. Okey. Ya, pada pendapat saya juga, this emotion is not a negative quality. The beautiful of apa tu lah emotion tu. Sebab, I mean, as we know, wanita melahirkan, menjaga anak-anak, mendidik anak-anak. So you have to have the equivalent amount of emotional sensitivity towards their role. So it's not negative at all to be emotional, as long as it's directed dan ditujukan kepada tidak melampau atau tidak terbatas. You know, this is my pendapat lah. Betul. Jadi nak tambah sikit lah anda kenapa perempuan ni mudah nak sensitif kan? Kalau saya rasa yang pertama sebab mungkin dia kurang nak mendapat perhatian lah ya. Mungkin masih lagi tersisa. Nak menarik perhatian orang. Dia tak dapat perhatian. Yang kedua dia rasa kepenatan. Kepenatan. Lepas tu yang ketiga dia rasa curiga kadang-kadang tu. Dia biasalah dia curiga, dia mari was-was dia tu. Lepas tu curiga yang pada suami. Dia lebih kurang lah dengan laki ni kan. Dia kalau suami keluar balik lewat sikit, dia tanya-tanya, dia mula curiga. Itu Kelantan je. Kelantan curiga tu. Yang keempat tu dia rasa kecewa kadang-kadang tu. Bila tak dapat perhatian, dia mari kecewa, sedih, merajuk. Dia rasa tak dihargai lah. Yang paling penting sekali dia main merajuk tu. Bila apa buah atau idea yang keluar dari mulut dia tu, dia rasa macam orang tak peduli, orang tak cakna lah. Tapi saya boleh royak gitulah. Okey, Dr. Atira. Datuk. Datin apa tu Rahimah. Cuba macam ni lah. Tak salah cakap akademik sangat. Walau kita orang akademik kan. Moral wanita di Malaysia sekarang. Macam mana susah. Secara umumnya lah. Secara umum susah nak jawab tu. Sebab susah nak jawab. Sebab dia complicated. Dari segi maruah wanita. Sebab standard dia tu dia berbeza-beza dalam kalangan masyarakat. Bergantung kepada latar belakang. Bergantung kepada pendidikan yang ada. Jadi ada bagi setengah tu yang umpamanya lah kebaratan. Dia punya tahap dia tu lebih tinggi. Yang dia boleh terima lebih daripada kita yang berpaksikan kepada moral di timur. Jadi kita nak banding tu, measurement tu berbeza. Itu yang saya dapat bila saya kata maruah tu, saya duk fikir panjang. Mungkin bagi saya sesuatu perkara yang saya buat tu tidak bermaruah. Tapi bagi orang lain biasa je.
Latar belakang kita. Saya masa duduk mengajar dulu, saya duduk mengajar dulu kan, ada saya kata, budak laki-laki, budak perempuan tu dalam bilik kuliah dia jeling-menjeling antara satu sama lain. Saya kata awak ni, kalau orang putih, dia macam mana pun, dia ada dia punya budaya tu kan. Jadi saya rasa awak jeling-menjeling antara satu sama lain lebih teruk daripada Mak Saleh yang duduk apa-apa semua sekali tu. Dia dapat khalayak ramai sebab bagi dia itu adalah budaya yang boleh diterima oleh masyarakat. Tapi bagi kita jeling-menjeling tu sebenarnya satu budaya yang tidak diterima oleh masyarakat, tapi ya kita buat juga. Siapa dia lebih bermaruah? Tak dua. Kita lah yang lebih kurangnya, lebih rendah maruahnya kita sebab lebih kita rendah. tahu. Kerana kita melakukan sesuatu yang kita rasa, yang kita tahu benda tu tak betul. Kita tahu benda tu tak sepatutnya. Tapi kerana pengaruh kita dengan Barat, maka kita rasa, oh tak okey lah, okey macam tu. Kalau kita fikir dua kali. Maruah tu satu nilai. Begitu? Lebih kurang. Nilai yang kita letak pada diri kita. Tidak semestinya nilai yang orang lain meletakkan kepada kita. Ya. Jadi maknanya pengukurannya katalah kalau itulah maruah. Dalam masyarakat Malaysia kita sekarang. Tadi ada wartawan tanya saya macam mana ni tentang vaksin ni. Mungkin ada hubungannya kat mana? Ada orang menentang vaksin ini kerana atas sebab-sebab yang lain. Misalnya sebab-sebab politik ke, bukan sebab-sebab yang sebenar. Itu ada hubungan kait dengan maruah ke juga? Ataupun yang Datin bagi tahulah, saya nak kacau saya tanya-tanya tu. Vaksin. Itu tak apalah, itu takut jauh sangat vaksin, takut masuk politik. Wanita di Malaysia ni, kita boleh kata secara umumnya bermaruah tinggi ataupun sebaliknya. Sekarang. Saya rasa memang tinggi. Tinggi melainkan, tapi ada segelintir yang menyalahi norma. Norma yang kita terima. Tanda tinggi itu pasal apa? Menyalahi itu sebab pengaruh keluarga dia, pengaruh yang dia percampuran dia, dari segi di mana dia mendapat pendidikan. Kalau mendapat pendidikan Barat lebih banyak, kadang-kadang dia punya level atau peringkat yang dia rasa tak bermaruah tu lebih tinggi daripada kita yang, saya pun pendidikan Barat juga, tapi yang kiranya berpaksikan kepada nilai-nilai Islam. Itu pendapat saya lah. Yalah, okey. Kita tuan-tuan penonton semua, kita ada dua tamu ni. Ada Datuk Halimah, ada Puan Hanis. Boleh ada Datuk Halimah nak campur sikit ke? Nak ulas yang apa tu Prof Rahimah kata tadi. Saya setuju. Ya, Assalamualaikum Prof Rahimah. Lama tak jumpa. Ya betul. Ya, saya setuju bahawa maruah seseorang tu, maruah diri seseorang tu banyak terpengaruh oleh pendidikannya dan juga persekitaran rumah tangga, komuniti dan sebagainya yang dia dia terlibat dengan lah. Dia terlibat dengan komuniti itu, standard moral komuniti itu, jadi dia terpengaruh. Jadi macam orang Barat, kita nampak dia ya memakai baju yang mendedahkan dada dan sebagainya. Adakah ini bermakna dia tidak bermaruah? Sebab itu adalah standard pakaian dia, ya. Dia tak rasa bahawa dia tak bermaruah sebab dia mempunyai pendirian. That is maruah to them. Yeah. When you have a stand, you have dignity defending your rights, that is dignity to them. But kita orang Islam ni memandang dia seolah-olah tak ada maruah
sebab dia mendedahkan badan dia, tubuh badan dia dengan pakaian yang kita anggap sebagai kurang sopan. Tapi pada dia tak apa, dia pakai seluar pendek, tak apa, sebab that's okay, is their dress. But we think they don't have dignity. So ada itu subjectivity di situ. Ya. Itu pendapat saya, Prof. Okay. Saya rasa, Prof, mungkin the yardstick is how Islam influences or colors your perception of marwah atau akhlak. So, perception, this is the guideline. Islam gives us the guideline. Apa yang is considered good behavior and atau akhlak, and something else, irrespective of where you are exposed to, irrespective of your upbringing, because there is a guideline in Islam. Dan itu tak bertukar mengikut situasi, mengikut zaman. Kalau saya mencela, nak tambah pula boleh. Ya, Datin. Datin, bagi Datin dulu. Saya udah kalau dari segi marwah tadi saya lot bukan bergantung kepada upbringing. A lot depends on upbringing. Biasanya kalau upbringing itu nilai yang disalurkan, yang diterima adalah betul-betul diserap. Maknanya saya buat sesuatu ni bukan sebab mak saya marah. Sebab dalam diri saya sendiri, saya percaya benda ni tak betul. Dan perkara itu adalah disalurkan daripada kita punya upbringing. Itu pendapat saya buat masa ni lah. Itu dah menyentuh teori sosiologi punya teori tu. Tak boleh lari lah Ustaz. Sebab saya daripada situ. Sebab saya psikososial. Saya punya masa belajar dululah, masa cerita-cerita dulu. Okey, itu bagus. Itu kita cuba bincang dan masyarakat kita cuba faham sikit-sikit. Dr. Atira nak kata apa lagi? Tadi dia kata nak ulas apa? Dr. Atira. Saya tutup mic. Saya tutup mic tadi. Buka mic, baru buka mic. Ya, okey. Nak cakap pasal tambah sikit lah. Pasal maruah wanita, kedudukan maruah wanita ni. Walaupun masih ada lagi diskriminasi. Kalau tahun 2019, pengarah Suhakam bercakap tentang wanita ni, dia kata masih ada diskriminasi lagi lah. Dan dia nyatakan peratusan pekerjaan 54% tu dikuasai oleh perempuan, 80 lebih tu oleh lelaki kan. Jadi macam masih ada dari segi politik dalam parlimen dan sebagainya. Kan? Tapi pada keseluruhannya lah, pada overallnya saya lihat adalah wanita, kedudukan wanita, maruah wanita dalam Islam ni sebenarnya dah terbela banyak lah banding dengan zaman Zahiliyah, zaman ketamadunan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Islam telah menggariskan garis panduan tentang kehormatan wanita, dan juga akhlak itu menjadi satu asas membentuk jati diri Muslim, dan etika yang diperkenalkan itu menjadi panduan hidup kepada non-Muslim, dan juga boleh diaplikasi dalam kehidupan Muslim itu kan. Jadi overallnya sebab kita dah ada garis panduan, dan disebab itulah kedudukan dan juga martabat wanita itu dah dipandang tinggi sekarang ni, dan terletak pada diri seorang wanita sama ada bagaimana dia nak mengaplikasikan maqasid syariah tu dalam kehidupannya, dan Islam itu akan dilihat lebih cantik. Wallahu a'lam. Tapi saya masa tu tidak jadi komisioner lagi dah. Habis dah stand up. Okey. Ya, Ustazah. Tak ada, kita cakap pasal maruah wanita di Malaysia kan. Bagi saya maruah wanita di Malaysia ni masih moderate di tengah-tengah. Bukannya salah wanita, itu satu perbincangan jugalah macam mana wanita jaga maruah mereka. Tapi seperti yang saya sebutkan, maruah wanita di Malaysia ni macam di tengah-tengah, sebab hormat terhadap wanita itu masih kurang. Jadi walaupun tadi Tatirah kata Islam dah bagi kita guideline macam mana nak menghormati wanita, betul. Tapi bila aplikasi tu kita nampak kurang. Bagi saya contoh yang paling saya boleh lihat lah, kita sekarang dah
tinggal dalam abad ke-21. Tapi bila berbincang pasal poligami, masih cara berlawak. Faham tak? Maksudnya maksudnya saya nampak iklan di highway, saya nampak ada iklan, saya tak ingat iklan apa. Belilah barang ini untuk elak poligami. Kenapa? Oh, itu bukan puak tu saja lawak. Ustaz-ustaz bagi kursus seminar pun melawak tentang poligami. Itulah maksud saya, wanita ni masih dilihat macam satu yang boleh bahan lawak lah. Bahan lawak, ya. Bahan yang instead of ini adalah wanita, seorang yang kita kahwin, seorang isteri yang dihormati, yang ada hak dia, ada kehormatan diri, tapi kita buat lawak dengan perkara macam itu. Ataupun kalau sebut dari segi politik, patut pergi buat signboard tu. Bagi saya jugalah. Ataupun dalam politik Malaysia pun ada je ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik kita yang guna bahasa-bahasa kesat, bahasa-bahasa lucah bila nak sebut pasal perempuan. Itu wakil ayat kampung. Dia cakap kampung, dia pergi parlimen. Di parlimen dia cakap macam itu. Dia tak ada beza. Dia tidak tahu nak beza antara parlimen dengan kampung dia. Itulah maksud saya, benda tu dah dalam saiki masyarakat Malaysia, kita dah biasa. Sampai dah tak hormat dah Dewan Rakyat itu tempat untuk jangan cakap benda-benda macam itu. Dah tak ada. Jadi itulah saya rasa maruah wanita di Malaysia ni masih questionable lagi lah. Banyak yang boleh diimprove lagi lah. Saya bersetuju. Terima kasih. Datuk Halimah, setuju ke? Setuju. Setuju yang mana satu? Yang maruah wanita, khususnya wanita Islam, belum lagi mencapai tahap yang sepatutnya, yang diajar oleh agama kita, yang disaran oleh agama Islam. Ya, sebab Islam menyarankan atau mengajar bahawa lelaki dan wanita tu kedudukannya seimbang. Mungkin bukan sama, tapi seimbang. Betul. Yang satu tu membantu yang lagi satu tu. Kalau kurang yang sini, yang sana membantu. Tapi yang saya sebut pada permulaan tadi, sistem patriarki kita adalah sistem masyarakat Melayu yang terbawa-bawa tentang chauvinism dan bigotry dan sebagainya, yang mengejek-ngejek wanita, yang seperti yang Dr. Syazah kata tadi. Memperkecilkan maruah kita. Kami tak termasuk Prof. Mahmud Zudi, memperkecilkan maruah kami, ya, wanita sekalian. Prof, saya ingin tahu, adakah perbezaan antara maruah wanita dan lelaki? Shouldn't it be a general standard for both genders? Ya, ini jikalau maruah itu diambil sebagai deeper than physical dressing atau perbuatan, tetapi morality keseluruhannya lah. You know, it involves rasuah, it involves cakap bohong, it involves so many things. So why do we just pinpoint that maruah is ini untuk sahaja untuk wanita? Maruah is also important for men to have the right akhlak dan keseluruhannya. Hari ni saya jadi moderator macam speaker kat parlimen lah. Saya tak boleh jawab. Prof dah takut tu. Ya? Prof dah takut nak jawab. Oh, memanglah. Saya seorang laki-laki sini. Saya kena pasti kat Dr. Syahidra lah. Itu soalan Puan Anis dengan Datuk Halimah tu. Yeah, because we're only emphasizing that, you know, Muslim women or women must have portray the right marwah, the right outward appearance or whatever. Whereas the men can get away with a lot. Dia macam ni, sebelum saya nak passing kepada Dr. Syahidra ataupun balik pada orang lain lagi. Bila kita bincang tentang wanita ni, saya pun sebenarnya terikut-ikut dengan masyarakat. Bincang tentang wanita. Kemudian lepas ni, sama ada saya nak bincang tentang masjid ataupun tentang laki-laki.
Saya rasa saya nak bincang tentang laki-laki pula. Tajuk tentang macam nak lari forum diri je tentang yang laki-laki. Saya sokong, Prof. Saya sokong. Yes. Nak macam mana kita kumpulkan laki-laki, siapa awak dan bagaimana maruah awak misalnya kalau begitu. InsyaAllah Puan Hanis kita jemput jadi tamu. Itu yang saya nak celah tadi tu, sebab dah ada different standards. Maruah wanita lain kriteria dia kalau banding dengan maruah lelaki. Men can get away with more things. Dia macam itulah, macam Puan Hanis tanya tadi, kalau rasuah tu laki-laki ke perempuan ke? Tapi tak apalah, saya tak boleh jawab lah. Saya sebab hari ni saya jadi speaker, tak boleh. Tuan speaker. Macam mana Dr. Syahidrah? Okeylah, semua soalan daripada Puan Hanis tadi menarik sebenarnya, sebab kalau kita tengok sebenarnya cara orang memandang wanita itu, dia menggambarkan diri dia juga. Sebab dalam hadis Nabi SAW, salah satunya dalam riwayat Ibn Majah ni, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa ma akraman nisaa illa karimun wa ala ana nahunna illa lamimun. Orang yang baik di antara kamu ialah orang yang baik terhadap ahlinya, ahli keluarganya, wanita, isteri dan sebagainya, dan aku sendiri Nabi kata adalah yang terpaling baik terhadap ahliku, isteri-isteriku, ahli keluargaku. Perempuan adalah orang yang mulia dan tidaklah menghinakan perempuan melainkan orang yang hina jua. Jadi sebenarnya bila kita balik persoalan tadi, kenapa nampak maruah wanita saja, di mana maruah lelaki? Sebenarnya kalaulah orang yang menghina wanita itu, sebenarnya kalau ikutkan hadis ni, orang yang menghinakan perempuan sebenarnya dialah orang yang hina. Orang yang memuliakan wanita, dialah adalah orang yang mulia sebenarnya, seperti mana yang Nabi SAW. Cumanya kita betul lah macam Prof kata kan, macam semua discussion hari ni berbincang, balik-balik orang akan tuju kepada wanita. Kenapa? Maruah apa? Maruah wanita. Sebab Dr. kalau Syahidrah, yang saya heran lagi, masa saya jadi Commissioner Human Rights, dia letak wanita tu dalam golongan minoriti. Hak minoriti. Saya pun pelik. Itu benar-benar itu daripada convention, daripada Paris lah, apa semua sekali. Tapi dia letak wanita dalam minoriti. Hak wanita tu hak minoriti. Tapi saya tak berani nak soal lah. Kadang-kadang kita bila dah masuk dari grup tu, kita ada diam-diam sajalah. Mungkin kita kena baiki daripada sampai situ. Human rights pun kita kena pergi tegur lah. Buang peruntukan itu lah. Yalah, budaya yang kita kata bias lah. Maksudnya dia macam ni, dalam Islam bila ada limitation, bukanlah limitation, kita kata panduan bagaimana wanita nak menjaga maruah. Sebab wanita tu kita kata kalau kaitkan balik dengan maruah tadi, maruahnya tinggi, perlu dipelihara sebab dianya indah lah. Jadi mungkin sebab kalau kita tengok indah macam tulang rusuk bengkok tadi. Kalau kita tengok kan kalau kita mengkaji lah ataupun kita baca-baca tentang honor killing dan sebagainya, masyarakat-masyarakat yang mengamalkan budaya patriarki itu di Timur Tengah, di Pakistan, di Turki pun ada, dan saya pun terkejut juga ada juga di negara-negara barat lah. Bukan kita kata dia berkait dengan agama, tetapi mungkin agama itu lebih, doktrinisasi agama itu lebih disalah faham sehingga budaya itu menjadi lebih tebal lah di kalangan patriarki itu. Jadi kalaulah yang membuat salah itu di kalangan wanita yang mengambil tindakan terhadap wanita, maksudnya kalaulah wanita tu dinampak tak berpakaian dengan elok ataupun tidak berkeluarkan sopan, pergi membuat hubungan ataupun bergewer sahaja pun, ada dalam budaya masyarakat tertentu itu dah dianggap sebagai satu yang mencemarkan maruah yang menyebabkan anggota keluarga lelaki boleh mengambil tindakan sehingga tak membunuh. Sedangkan sebab saya ada seorang pelajar daripada Palestin lah, baru-baru ni dia bentang, dia mengkajilah perkara tersebut, budaya di sana. Bagaimana, apakah perlakuan-perlakuan yang dianggap sebagai mencemarkan maruah di kalangan masyarakat. Jadi ditanyalah oleh ahli panel yang menilai. Habis tu kalau lelaki yang buat kesalahan yang sama, macam kita jugalah dalam masyarakat kita, kalau wanita tu terlanjur dan sebagainya, yang kita akan nampak tuding semuanya wanita tu. Sedangkan lelaki tu dialah puncanya juga kan, di mana? Tidak punca jugalah, dia punca utama. Jadi dalam jawapan yang pelajar tersebut berikan, dia kata tak ada, lelaki tu dia yang mengambil tindakan terhadap wanita tu. Jadi dia tidaklah dikenakan. Jadi mungkinlah ada, kita kata satunya budaya patriarki tu
sebab wanita tu macam objek. Jadi kalaulah wanita, budaya patriarki tu maksudnya lelaki tu lebih berkuasa dan dominan lah. Okey, jadi kalaulah ahli dalam keluarga dia, terutamanya wanita yang berada di bawah dia, sebab tadi kita kata dianggap sebagai komuniti kan. Mula daripada ibu bapa, bila dah kahwin beralih ke suami. Jadi mereka tu ada rasa ego ataupun harga diri kalaulah orang yang di bawah pengawasan dia tu tidak menjaga maruah dia, macam pergi mengorat ke, flirting with lelaki lain ke, ataupun berpakaian tak sopan, dia rasa maruah dia tercalar. Jadi dia rasa dia akan mengambil tindakan lah. Mungkinlah salah satunya bila kita kaitkan dengan doktrinisasi agama tadi, macam yang kita kata tulang rusuk tu. Ada tafsiran lah mungkin lah. Ada kata tafsiran yang merendahkan ni lah bagi masyarakat yang salah faham lah. Ataupun mungkin mengatakan bahawa lelaki itu pengawal, qawwamuna 'alan nisa' bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din. Tapi bukanlah itu maksudnya. Tapi kita kata nampaklah memang ada juga salah faham yang berlaku yang pinpoint tu banyak kepada wanita. Tapi hakikatnya sama-samalah Prof, sebenarnya bukan wanita sahaja. Sebab wanita tu kalau dia buat salah pun itu mencerminkan bagaimana lelaki tu kena bimbing lah sama-sama. Okey. Setakat tu lah dulu. Lepas tu kita kalau nak lebih jauh kita bincang. Kita buat satu tajuk yang dekat-dekat siapa. Okey. Jadi sekarang ni saya nak pergi kepada soalan seterusnya, iaitu yang saya nak bincang. Untuk pengetahuan masyarakat kita, dia dalam Islam itu orang duk cakap tentang 5 objektif utama. 5 objektif utama tu yang dikata maqasid daruriyat. Macam kalau kita kata, kalau kita ni orang hak asasi manusia ni, 5 hak asasi lah. Tujuan, objektif penubuhan masyarakat Islam itu. Pertamanya, masyarakat yang beragama. 2, masyarakat yang selamat dan sejahtera. 3, masyarakat yang berpendidikan. 4, masyarakat yang berharta. 5, masyarakat yang bermaruah. Jadi saya timbulkan benda ni kadang-kadang ustaz-ustaz kita dia mentafsirkan 5 perkara ni tidak macam kita selalu tafsir ya. Dia kata kalau masyarakat yang berharta. Bagaimana nak melahirkan masyarakat yang berharta? Potong tangan orang mencuri. Okey, itu tumpuan dia. Kemudian bagaimana masyarakat nak berpendidikan? Kita kita pastikan pukulkan orang yang minum arak, mabuk dan sebagainya. Soalnya artinya bukan itu di luar, tapi penumpuan yang salah misalnya dari segitu. Jadi dengan mengambil kira 4 nilai ni, kemudian bila kita pergi kepada nilai kelima, masalah maruah itu, bagaimana kita mentafsirkan dari segi pandangan syariah yang dimaksudkan dengan maruah yang dalam suatu konsep yang agak komprehensif, yang juga mengambil kira 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu saya nak buka persoalan ini kepada semua. Siapa yang nak mula dulu? Jadi kalau saya kata macam ni, masyarakat kita terutama sekali orang yang dikatakan seorang ulama ataupun orang yang berpendidikan dalam bidang Islam. Bila kita kata masyarakat beragama, dia mentafsirkan dalam pentafsiran yang sempit. Masyarakat yang selamat dan sejahtera, begitu juga. Masyarakat berpendidikan, begitu juga. Jadi apabila kita nak bincang masyarakat yang bermaruah, maka saya rasa banyak orang yang mentafsirkan bermaruah itu dalam konteks yang terlalu sempit. Itu yang saya nak tanyakan. Macam mana ni? Boleh saya cuba jawab? Silakan, Syahda. Okey, bagi saya masih setuju sangat apa yang dikatakan maruah itu, penjagaan maruah itu sebagai satu objektif syariah adalah, kalau bukan yang paling penting, memang ia holistik. Sebabnya maruah itu dia berkait dengan 4 yang lain. Kenapa saya cakap macam ni? Mungkin kita tengok satu-satu. Kalau kita tengok pada ekonomi, kalau kita rasa wanita itu kita kurang hormat dia, kan, maruah dia kurang, kita rasa maruah dia kurang, kita kurang hormat dia. Sebab inilah wanita masih ketinggalan dalam ekonomi. Sebab kita tak rasa wanita ni layak untuk diangkat ke ke tahap yang lebih tinggi dalam peringkat ekonomi. Jadi wanita terus ketinggalan.
keupayaan dia untuk mencari nafkah sendiri terus ketinggalan. The wage gap masih berterusan. Berkait dengan apa? Dengan maruah. Wanita tidak dipandang sebagai equal dengan lelaki. Yang kedua apa yang Prof sebutkan, ilmu. Sama jugalah kalau mungkin bukan di Malaysia, mungkin di negara-negara lain, bila mereka rasa wanita ini standard dia lain dengan lelaki kan, maruah dia kurang, kita tak payah hormat sangat wanita, jadi dia kata duduk rumah, tak payah belajar, kalau pergi belajar siap kena tembak lagi. Kan, jadi ini sebab apa? Berkait pada maruah lagi. Kita kata oh perempuan ni kurang maruah dia. Berkenaan dengan nyawa lagilah. Kalau perempuan ni dilihat macam saya katakan seperti objek, tidak diberi kehormatan yang sepatutnya. Jadi mungkin akan ada lelaki akan kata mereka ni bukanlah layak, tapi macam mereka patut terima gangguan seksual. Okeylah, mungkin saya patut kata mereka mungkin diganggu secara seksual. Sebab apa? Maruah mereka dilihat seperti kurang. Dan gangguan seksual ni boleh juga membawa pada kematian. Kan banyak je kes mereka akan membunuh selepas itu. Sebab apa? Again, nyawa wanita itu dirasakan kurang berharga daripada nyawa lelaki. Pada agama pula rasanya banyak yang telah dibincangkan tadi. Ada sesetengah yang rasa wanita dan lelaki itu, wanita itu kurang daripada lelaki. Even dalam hal-hal agama, padahal kita tahu yang membezakan manusia hanyalah keimanan mereka, bukannya jantina lelaki atau wanita. Tapi kenapa ini berlaku dalam masyarakat? Again, back pada maruah. Ini masalahnya, orang maruah ni dia mengurung orang perempuan ni, wanita ni, mereka itu mengurung diri mereka sendiri dalam kepompong mereka itu. Tubuh parti politik, Dewan Wanita. Tubuh apa tu human right, ini hak wanita. Jadi kita sendiri mengungkung diri kita dalam kepompong itu. Cuba kita tidak menyebut-nyebut hal seperti itu. Misalnya, saya rasa the end game memang wanita nak tanding sama rata dengan lelaki. Memang tak payahlah ada perbezaan dewan wanita, dewan lelaki. Tetapi pada masa sekarang ini, disebabkan masyarakat kita yang telah disebutkan tadi dengan bigotry-nya semuanya, memang tak boleh lari. Perempuan dia kena get together first, dia kena lindungi diri dia, dia kena naikkan dia sesama dia dengan harapan. Dan harapannya satu hari nanti dia boleh tembus dalam masyarakat as equal dengan lelaki. Tapi sekarang saya rasa kalau hilang all this protection, grup-grup perempuan memang akan terus ditindas sebab itu memang dah very orang zaman dulu dia kata bila berlaku banjir hanya semut sahaja yang bergumpal sama sendiri. Sebab dia rasa dia ni lemah. Nah, jadi kalau dia rasa kuat, tak payahlah dia duduk dalam dewan wanita, dalam UMNO ada wanita dia, PAS ada wanita dia. Saya rasa Prof dah bagi tahu dah jawapannya. Pakai tadi dia orang tak rasa kuat. Itu masalahnya sekarang ni. Perempuan belum rasa mereka kuat. Saya rasa di sini bukan sahaja wanita rasa tak kuat, tetapi kaum lelakinya tidak menghargai peranan wanita. Ayahanda, kaum lelaki yang tak menghargai mana? Laki-laki yang tidak menghargai. Itu saya nak tahulah macam mana. Empower. Ya, saya rasa macam dia. Ya. Ini macam normal lah. Dia rasa macam dia punya integrity di challenge. Okey. Orang yang macam kita ni, ya, yang berpendidikan, yang duduk di bandar-bandar dan di di tempat-tempat yang istimewa, bolehlah menganggap diri kita ni sebagai macam equal juga dari segi pendidikan, dari segi social standing dan sebagainya. Kita boleh bersaing dengan kaum lelaki dari segi mental, pemikiran dan sebagainya. Tapi lebih daripada saya rasa 50% wanita di negeri ini dan juga di dunia, ya, it's a universal
problem where a lot of women are disadvantaged. They don't have education, they don't have a source of income, they don't have proper employment, and these are the people that need help from the women's groups and so on, Prof. Saya rasa masih perlu ada kementerian, Kementerian Wanita dan kumpulan-kumpulan wanita yang membuat advokasi tentang the rights of women, and so on. We still need it because the people out there, the women out there, are not standing on an equal footing with the men. It's an unequal playing field. Sama ada dari segi interethnic atau dari segi dalam ethnicity itu sendiri antara wanita dan lelaki. Dari segi macam saya buat kajian dengan grup saya dulu tentang employment, ya, memanglah kalau di factory floor tu wanita dapat pekerja perempuan mendapat gaji yang kurang. Di corporate, di tahap corporate tu mungkin sama rata lah dia punya gaji. Tapi di factory floor memang gaji wanita kurang daripada gaji lelaki. Dan juga dia tak ada source of income, Prof. Tak ada source of income. Yang tak kerja tu, dia, bergantung semata-mata kepada suaminya. So, tak ada maruah lah kalau tak ada duit, kalau tak ada pendapatan sendiri. Macam mana nak membina maruah diri? Orang pun pandang hina kepada mereka. Bukanlah kepada kita semua, tapi kepada mereka yang tak mencapai taraf yang sepatutnya. Terima kasih. Okey. Sapudin nak ulas pandangan Datuk Halimah tu. Kita perlu sekurang-kurangnya untuk sementara waktu kepompong tempat kita tu wanita lah, bukan saya lah. Tempat kita berteduh sementara lah. Saya nak satu saja, satu ayat saja. Ya, Datin. For a woman, you have to be better than a man to be regarded equal. Itu saya pernah dengar dalam forum ni. Dia kata orang kat universiti dia kata nak tengok dia 20 kali ganda lebih baik daripada lelaki baru dianggap sebagai layak untuk jadi naik chancellor. Rasa saya banyak sangat tu. 20 kali ganda tu banyak, tapi definitely you have to be better. To be regarded as equal, bukan to be accepted as better. Ya ke? Untuk baru dipandang lah, maksud Prof. Datin Rahimah kan? Baru dipandang. Ya, baru dipandang. Maknanya Rafidah Aziz tanpa melihat pada apa-apa lebih baik daripada Perdana Menteri masa itu. Begitu. Ya, kalau kita lihat dia punya pendidikan, dia punya pengalaman dan perwatakannya sendiri, Prof. Dia mungkin dididik dalam kekeluargaan, sistem keluarga yang demokratik dan sebagainya. Macam saya sendiri, arwah bapa saya tu demokratik, ya. Kami 6 adik-beradik perempuan dan 1 lelaki, di mana semuanya diberi hak yang sama. No discrimination at all. My parents did not practice any discrimination with regard to their children. In fact, my only brother, dia punya personality tu lembut daripada kakak-kakaknya. Jadi kalau keadaan environment persekitaran kita memberi kekuatan kepada wanita tu, dia boleh bangkit. Tapi di keluarga, kalau dalam keluarga yang menindih dia, menindas dia, tak bagi dia muka langsung, dia tidak akan boleh bangun, Prof. Ya, masalahnya, contoh kata Tan Sri Rafidah Aziz, sekurang-kurangnya patut dia boleh jadi timbalan Perdana Menteri pada waktu itu. Ini acap kali saya sebut sebagai contoh lah. Macam mana? Saya setuju. In fact, she should be brought in as Prime Minister now. Now? It's too late.
Prof, sometimes Prof. Okay. Kalau apa ni kita tengok the achievement of iconic women, they all kata the best man for the job is a woman. Sometimes women can outperform the men in certain women, character of certain women. Kalau dibandingkan, you know, the wishy-washy, wimpy men, you know, in leadership. Yeah. So, you know, wanita-wanita ikonik seperti ini harus dicontohi. Yeah. Tapi and Islam is full of examples of women yang berwibawa, yang karakter yang macam Aisyah, Sayyidina Aisyah, Khadijah dan sebagainya. Fatimah, yes. Yes. So why do we look at those people, those women? Tapi pengalaman sini, saya pun tanya Datin Rahimah, kita pernah juga bermaharajakan naik chancellor orang wanita, tapi tak nampak wibawa juga dia punya. Tu pun kadang-kadang saya pun terasa. Ada siapa dia nak? Okey, saya nak tambah sikit. Ya, Dr. Atira. Jadi kalau kata saya di UKM pun pernah di bawah pentadbiran Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Sharifah Hafsah. Ni orang Sharifah Hafsah lah ni. Okey. Jadi saya lihat beliau seorang wanita yang mempunyai kepimpinan yang sangat hebat dan memang menjadi role model kepada kami ni. Dan bertepatanlah dengan siapa nama ni, saya ada baca dalam berita harian lah pada 8 Mac 2019 dia kata daripada pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim pada UKM tu, iaitu Prof Datin Dr. Norizan Abdul Razak, dia kata di Malaysia ni, negara kita ni dah seimbang dah, ada kesamarataan dan ada kesamaan gender dalam beberapa bidang iaitu pendidikan dan kesihatan dan kepimpinan cumanya lemah kita adalah dalam ekonomi dan kepimpinan sahaja. Jadi dia sarankan kita supaya agresif dan kita kena agresif dan kehadapan dalam dua bidang ni, iaitu bidang orang Kelantan wanita yang menguasai ekonomi. Ya, satu negeri. Kalau di peratusannya tu kan dia nak maknanya dia lihat kepada view dia tu overall. Dia nak maknanya peratusan tu dikira pada seluruh negara lah. Kalau tak nafi di Kelantan ni masuk pasar Siti Khatijah tu yang menjual saya pun jadi nilai kita berbeza. Kalau di Kelantan, kalau nak cari menantu lelaki, cari menantu menantu perempuan, dia tanya lu kerja ke tak? Which means kita orang Kelantan ni meletakkan nilai yang tinggi kepada wanita yang berkerjaya. Sedangkan fahaman saya mungkin tak betul, daripada negeri-negeri lain, dia kalau isteri bekerja, satu perkara yang mengaibkan lebih kurang lah, sebab dia kata suami tak cukup nafkah, tak cukup nak bagi, tak cukup duit. Dia tak kira dari segi kepakaran wanita itu, tapi hanya bekerja tu untuk mendapat duit. Wallahualam, kena tanya orang lain lah betul ke tidak, itu impression saya. Datin, saya masih ingat dengan Tun Saleh Abbas. Satu kes, orang tepi pantai tu, isteri dia ke laut. Ini kes di Mahkamah Apil lah. Isteri dia ke laut, suami dia tunggu hasil ikan di pantai. Jadi bila dia bercerai, bila kita nak bagi harta sepencarian, Tun Saleh mempertahankan dia nak bagi 2/3 kepada wanita itu, 1/3 kepada laki-laki itu. Tak kebetulan saya hanya menjadi pengurusi. Masa tu saya pun sokong. Jadi bolehkah kita buat keputusan-keputusan yang kuat macam tu? Sehingga kita boleh menjadikan sebagai contoh-contoh yang baik dalam masyarakatnya.
Jadi dari segi pelantikan ke, dari segi keutamaan ke dan sebagainya. Kalau dari segi harta tadi Datuk tidak menyalahi agama ke? Harta sepencarian tak. Kita dalam harta sepencarian, dia tidak macam saka ni. Harta sepencarian berasaskan kepada fatwa-fatwa yang diberikan oleh ulama-ulama Nusantara. Dalam fiqh Arab tidak ada. Jadi kata Syekh Daud Fatani, dia kata adalah menjadi adat bagi orang-orang di bawah angin, iaitu orang Nusantara, di mana isteri keluar bekerja sama laki-laki. Maka dia kata kena bagilah harta sepencarian. Sebab tu harta sepencarian itu tidak ada negeri Arab. Jadi pentafsiran mahkamah kita, dia kata terhentilah atas budi bicara, hakim bicara. Nak bagi sebanyak mana pun lelaki perempuan. Itu harta sepencarian lah. Jadi kalau ada kes yang banyak macam tu, mungkin kita boleh mengubahlah sikit persepsi dan sebagainya. Ada nak itu, Dr. Syahidra? Prof, saya sorry. Saya ni bagilah luar pada Datuk lah. Right. Saya minat sangat dalam soal inheritance dan faraid ni, sebab saya ada pengalaman peribadi di mana pembahagian harta pusaka ibu bapa saya diberi mengikut faraid kepada abang saya yang tunggal itu, dan yang kakak-kakak dan saya sendiri mendapat half lah, bahagian. Dan pada masa tu, lebih daripada 15 tahun dulu, kami rasa bahawa tak adil lah. Bukan nak marah ke Islam, tetapi tak adil lah sistem ni. Mana equality dan fairness dan justice dan sebagainya. Di mana kakak-kakak yang kurang berkemampuan tu tak dapat hak yang sama, Jadi pada masa ni dah berlaku banyak perubahan, Prof, dalam pembankan Islam dan pembahagian harta pusaka dan sebagainya. Seperti Prof sebut tadi, harta sepencarian tidak termasuk dalam harta pusaka. Saya mendapat maklumat ni daripada satu kertas kerja artikel yang saya edit dalam Al-Sejarah, di mana mereka membincangkan sistem faraid dalam sistem Minangkabau, sistem matriarki Minangkabau, di mana macam rumah pusaka tu dianggapkan sebagai the main pusaka. Tapi pencarian yang lain ni dianggapkan sebagai boleh dibagikan, tak payah ikut faraid sangat. Dan sekarang kita ada hibah dan sebagainya, di mana kita boleh membahagikan harta tu sebelum kita tinggalkan dunia ini. Boleh dah memperuntukkan pada tahap yang lebih seimbang, Terima kasih. Yang tu bukan salah Islam, salah kita laksanakan sebab kita tidak mengambil jalan yang sesuai mengikut perubahan masyarakat. Sebab faraid ni kalau kita biarkan sampai kepada faraid, maka itulah jadinya. Tapi kita boleh buat sekarang ini dah selesaikan lah, ada trustee punya apa semua okey dah. Ada siapa dia nak ulas lagi? Saya cuma tadi nak sebut tentang kepimpinan wanita yang dibincangkan awal-awal tadilah. Kan kita sebut wanita perlu bekerja 20 kali ganda daripada lelaki untuk perlu lebih baik. Perlu lebih baik untuk diiktiraf sebagai equal. At the same time, wanita cuma perlu buat silap sikit saja dan mereka cepat jatuh. Dan yang paling saya rasa kasihan pada wanita, bila dia jatuh, dia buat silap, perempuan akan cakap kepimpinan wanita. Distreskan yang dia itu wanita. Kalau lelaki buat silap, tak ada pula kita kata, oh dia buat silap sebab dia pemimpin lelaki. Kita tak pernah pun salahkan dia punya jantina itu bila dia buat silap. Tapi bila perempuan buat silap, oh sebab dia perempuan. Itu antara faktor atau adjektif yang akan ditambah kepada dia punya title tu. Itu yang saya nak sebut bila kita sebut pasal pimpinan tadi tu.
Betul Coach Hydra ni, Syazah ni macam ni. Dia ekstremis ni. Macam mana? Apa dia? Macam mana ni? Dr. Syazah punya pandangan ni. Macam bias itu berdasarkan apa yang kita nampak lah dalam masyarakat, Prof. Sedangkan bukan kepimpinan sahaja. Kalau memandu pun sekalipun, memang dia annoying lah. Astaghfirullahaladzim. Jadi orang akan kata ni pemandu wanita. Mesti perempuan yang akan macam tu. Datuk Rahimah, ni semua ni pokok ni pembela wanita ni. Bagi saya, kalau nampak orang bawa kereta teruk sangat tengah jalan tu, saya tanya isteri saya. Siapa dia driver tu? Dua jenis manusia, sama ada wanita atau Tok Haji. Kalau keluarga saya, dia tak menjatuhkan wanita. Tapi kalau driver tu tak betul tu, must be an Indian lah. Racist. Oh, tak masuk wanita. Tapi kalau saya dua, sama ada Tok Haji ataupun wanita, dia agak samsen sikit atas jalan raya. Tapi Prof, lah tu. Prof. Ya, Puan Anissa. Ya. Tapi Quran is very balanced. Bila Allah addressing berkenaan dengan salah satu perkara itu, He always addresses both believing men and women. Tidak ada perbezaan langsung. Jadi kalau kewajipan kita sebagai wanita dan lelaki sama, that Allah has decree on us, tapi kita punya tanggungjawab memanglah berbeza sikit. But it doesn't mean that it's not that we are itu. Memang it's not supposed to be equal, but it's supposed to be complementary, kan? Yalah, ya, betul. Dia macam ni lah masalahnya, sebab para ulama kita sekarang ni ulama tak merujuk Quran Sunnah lagi. Ulama merujuk kepada literature, classical punya literature. Jadi kita mengambil budaya orang-orang pada waktu itu, kita bawa balik negeri kita. Sebab Islam ni, dia dalam kebaikan Islam itu, dia memberi ruang kepada budaya tempatan. Jadi bila budaya tempatan itu salah, maka bukan salah Islam lah, Quran dan Sunnah tetap statik di situ. Cuma budaya tempatan kita tidak baiki budaya tempatan. Sepatutnya selalu yang saya katakan, debu-debu zaman yang masih lagi melekat dalam mentaliti masyarakat sekarang. Itu kita kena perjuangkanlah. Tapi saya tak suka juga kalau macam kawan kita tu Siti Kasim. Baru ni saya kata Siti, jangan duduk keras sangatlah. Oh, dia kata awak yang tak betulnya. Sebab kalau kita duduk serang JAKIM, duduk pertikaikan JAKIM, bila kita nak boleh selesai masalah kita? Sepatutnya kita selesaikan dengan secara yang baik-baiklah. Saya ibaratkan, ini merepek sikit, boleh ni? Boleh ni? Dr. Atira? Merepek sikit. Boleh, lebih tak apa, banyak pakar. Boleh ni? Dia, laki-laki itu ibarat, kita dalam Ramayana lah ni, laki-laki itu ibarat ribut, wanita itu ibarat bayu. Jadi kalau bayu nak hantam ribut bila-bila pun tak boleh. Tapi kalau bayu itu dengan sepoi-sepoi bahasanya, memberi ilham kepada ribut, maka akhir ribut akan mengalah. Ni dalam Ramayana kan ada cerita monyetnya yang tidak dapat dijatuhkan oleh ribut tetapi boleh dijatuhkan oleh bayu. Itu yang silap jugalah wanita kita terlampau kasar memperjuangkan. Tapi Prof, saya pernah dengar ribut ni kadang-kadang betul-betul ribut. Sebab no, dari segi sisters in Islam saya memang kenal pengasas-pengasas sisters in Islam dan saya seperti Prof juga pernah menasihati yang saya kenal baik, collaborate. Don't be antagonistic or don't be confrontational. You have to collaborate with JAKIM and with the groups. Tapi jawapan mereka adalah dari mula-mula lagi ribut-ribut ni, are prejudice terhadap
wanita-wanita yang mewakili Sisters in Islam atau grup-grup macam Siti Kasim. Siti Kasim, I know, I know that she's very aggressive, and I don't agree with that. But some of the sisters in Islam personalities are so fine. They're fine women. Wanita yang bermaruah, tetapi mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang agama Islam yang mungkin diperolehi daripada references yang bukan dalam Al-Azhar atau madrasah Pakistan di Pakistan. Mereka mempunyai references international dari segi dari negara-negara yang memihak kepada kebebasan wanita lah. Jadi, mereka, the bias, Prof, the prejudice against women who are dynamic, they don't like men. Ibu tak suka bayu yang terlalu menonjol. Betul tak? Ya, itu macam ni lah. Kalau kita ni pejuang, nanti dulu kan, nanti saya nak bagi pada Datuk Rahimah jawab. Kalau kita ni pejuang, kita kena tahan. Sebenarnya, dia, kalau pengalaman saya lah, ini Dr. Syahidra ada depan saya ni, saya hanya memberi 30-40% saja apa yang ada dalam hati. Sebab kalau saya keluar 60% kali itu, saya akan di-reject oleh masyarakat. Jadi masalah sekarang ini, pejuang wanita kita, terutama dalam masalah halal Islam ni, dia kena sabar sebab mereka itu adalah pejuang-pejuang awal, pioneers. Jadi kita kena pandai-pandailah memperjuangkan. Jadi kita pandai betul-betul menjadi bayu, tidak cuba menjadi ribut sama mereka itu juga. Jadi kita bayu, nak jadi ribut, nak lawan ribut, tak boleh. Kita tetap akan menjadi bayu sehingga pada suatu waktu kita boleh mengatasi ribut itu. Tahulah. Macam mana Datin? Datin nak jawab pula. Saya rasa balik kepada yang saya sebut sebelum inilah. Bahawa teknik dia tu harus berbeza daripada wanita dan daripada wanita atau daripada lelaki. Dan siapa yang dicakap? Cakap kepada wanita atau kepada lelaki. Kita kena sesuaikan metod kita. Ada jawab tak? Ya, dia macam ni dengan kita punya para ulama, kita panggil para ulama otoriti kan. Saya jangan cerita keluar kan. Saya pernah ditawar untuk menjadi mufti. Tawar untuk jadi mufti, saya tolak. Sebelum tu tawar untuk menjadi ahli fatwa, saya tolak. Jadi tawaran untuk menjadi ahli fatwa, saya tolak sebab saya kata saya tidak sepadan dengan para mufti untuk berbincang dengan mereka itu. Alasan tu kan. Kemudian bila saya ditawar menjadi mufti, saya kata rambut saya keras, tak sesuai nak jadi mufti. Jadi nak jadi mufti itu kena pandai belit serban dan sebagainya. Itu alasan yang saya berikan. Saya bukan kata saya tolak, institusi ini sekian. Jadi mungkin ini Dr. Syahidra kan, dalam beberapa hal saya kasar, tapi dalam berdiplomasi dengan benda-benda macam ni, mungkin tak tahulah pejuang wanita kita kalau boleh slow down sikit, bercakap, berkira dengan orang lain. Dan saya masa duk bantu IKIM dulu pun, kita cuba, adalah kawan-kawan daripada sisters tu baik dengan saya, tapi tak tahulah. Apa lagi yang Datin nak kata tadi? Saya pun dah lupa dah Ustaz. Tengok ke jam. Jangan tengok lagi, jam panjang lagi. Kata seorang nobelis, dia kata, saya minta excuse kejap boleh? Boleh, tak ada apa. Diri sendiri kan. Okey. Ada siapa dia lagi nak bagi pandangan dia? Ayanda. Yes. Nak tanya kan, nak tanya tentang bayu dengan apa tadi tu? Bayu dengan
Ribut dia. Jadi bila saya ni tengah nak belajar, sebenarnya sedang belajar dengan orang hebat-hebat ni. Jadi saya lihat adalah yang saya masih teringat lah. Kalau mama saya tu, dia kata kalau nak mendidik ataupun nak membetulkan sesuatu, dia kata kena buat macam mana kita tarik rambut daripada tepung tu, dia kata. Supaya tak berselerak. Lepas tu semakin saya bila nampak duk bincang tu, maknanya konsep diplomasi tu. Konsep diplomasi kalau dalam ayat Quran tu kita ada dalam surah An-Nahl ayat 125 tu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi di situlah huraian yang barangkali yang boleh kita wanita ni apply dalam kehidupan kita. Untuk menyantunilah kadang-kadang sesama keluarga sendiri pun. Lagilah kalau nak turun ke masyarakat. Wallahu alam. Okey, baguslah tu. Tidak semestinya kita nak tanam durian, kita nak makan durian tu. Jadi biarlah kita, itu janganlah saya pek-pek. Ada orang lain lagi? Kalau tidak saya nak pindah pada tajuk-tajuk lain. Okey. Bukan habis dah yang dah. Masa? Lambat lagi. Lambat lagi. Sudah. Ini bila saya jadi moderator forum ni, sebab tu saya kata tak nak serius sangat kita berbual-bual. Ada pandangan yang mengatakan bahawa berlakunya masalah kejatuhan moral atau maruah di kalangan masyarakat Islam di negara kita itu ialah kegagalan keluarga. Sampai dalam satu sesi kita mencadangkan supaya extended family itu dikembalikan semula kepada budaya masyarakat kita di mana 3 generasi berada di bawah bumbung yang sama. Sebab kita apabila kita berjaya sikit sesudah kemerdekaan, kita lupa pada budaya asal kita. Macam mana? Ada komen? Masa kita bincang tentang pendidikan, saya ingat lagi kita buat kesimpulan bahawa pendidikan secara formal gagal kerana tidak ada satu support system. Tidak ada sistem sokongan daripada keluarga. Keluarga gagal menyokong apa yang diceritakan oleh cikgu di sekolah. Balik dia lain. Environment dua tu lain sampai budak tu jadi confused. Jadi bila jadi confused ada split personality. Sebab tu budak-budak kita lemah. Siapa dia nak komen? Saya rasa saya setuju sangat dengan apa yang Prof sebutkan sebab memang saya sendiri pun saya nampak benda ni dalam masyarakat kita di mana saya rasa macam semua salah menyalahi. Ibu bapa salahkan sekolah, kata sekolah tak betul. Pendidikan tak betul. Sekolah salahkan ibu bapa tak buat kerja. Lepas tu dia akan salahkan kawan-kawan, pengaruh kawan-kawan. Lepas tu ada yang salahkan kata ada yang lepas tangan juga. Alah, hal-hal moral ni kita bagi ustaz-ustazah je lah jaga. Jadi saya nampak memang betul lah, memang sistem tu memang is failing us lah. Di mana tak ada satu sistem holistik yang betul-betul membantu anak-anak kita untuk mengurangkan masalah-masalah moral ni. Tapi bagi saya bukan masalah moral sajalah, masalah intelektual, masalah apa, attitude lain pun. Tapi bagi saya benda yang kurang sekarang ni masih dalam pendidikan, tapi saya tak maksudkan dari segi pendidikan formal di sekolah, more of pendidikan daripada segi kita beri maklumat secukupnya kepada anak-anak ke wanita ke lelaki, tak kira lah, kita bagi maklumat supaya akhirnya mereka dapat membuat keputusan yang terbaik dengan sendirinya. Ini sebab maksud saya nak berkait balik dengan topik kita pasal maruah. Antara maruah ni juga adalah kita beri kepercayaan kepada diorang untuk mempunyai autonomi sendiri, untuk membuat keputusan sendiri. Bagi saya ini yang hilang. Kita macam tak mempercayai anak-anak kita sendiri. Masyarakat kita tak ada sifat macam tu. Kalau baca utusan Melayu,
dia bagi kesimpulan. Nampak tak? Dia bagi kesimpulan, nak suruh kita terima dia punya kesimpulan tu. Tapi kalau baca soal lain, saya tak tahu nak baca soal Cina. Apa tu? Dia bagi data-data tu, awak buat kesimpulan sendiri, kata orang lah. Tapi kalau beza antara utusan Melayu dengan Star misalnya, jadi beza dah. Orang Melayu ni dia suka suguk apa yang ada pada dia, kamu ikut yang ni dah. Dia tidak bagi kebebasan, sebab tu ustaz-ustaz kita mengajar pun dia tak bagi data banyak, dia bagi kesimpulan tu. Macam mana nak ubah budaya tu? Kita luaskan sikit perbincangan tu. Nak ubah budaya itu saya tak boleh nak jawab, sebab memang saya tak tahu macam mana nak ubah budaya kita daripada apa yang Prof sebutkan, sebab memang betul lah orang Melayu yang saya lihat memang macam tu, dia bagi kesimpulan, take it. Kesimpulan yang biasa tengok 2-3 hari ni. 2-3 hari ni kan sinar. Bila dia nak bos dia nak menentang rasuah, penuh dengan sinar tu. Jadi susahlah saya nak fikir macam mana attitude masyarakat kita ni lah. Macam mana ulasan lagi? Ayah bicara tentang pendidikan, melahirkan attitude ni kan. Yes. Jadi sebenarnya kalau ni lah ya, ikut pada pengalaman pembacaan kita, ikut majlis ilmu macam tu, dia sebenarnya masalah di dalam the balance of IQ, EQ dan SQ. Tinggi sangat. IQ ni dari segi kecerdasan minda kita lah, intellectual quotient kan. Lepas tu EQ ni emosi, kecerdasan emosi. Jadi sekarang ni dia dah seimbang dah. EQ, IQ dan SQ ni perlu seimbang. Kalau kita bijak sahaja, emosi tak kuat, lepas tu spiritual kita automatik dia akan jadi lemah. Kan? Jadi kalau kita pandai pun, kita ni pelajar cemerlang sekalipun, tetapi tidak mendahului dengan didikan makna EQ, emosi yang membentuk akhlak peribadi jiwa kita, maka masyarakat akan menghadapi keadaan kepincangan dalam emosi question ni. Maknanya emosi diri dia spiritual pun akan jadi terkesan dan jauh daripada penghayatan agama. Maka pastinya dalam penghayatan agama yang kita kena fokus 3 perkara, akidah, fiqh dan akidah, syariah dan juga akhlak. Jadi kalau 3 perkara ini tidak seimbang, macam mana kita boleh melahirkan seorang pelajar yang akan generasi pelajar yang kata cemerlang, gemilang tu. Jadi keseimbangan tiga perkara. Terbilang zaman hari itulah. UMNO punya apa tu? UMNO punya kan. Jadi keseimbangan 3 perkara, IQ, SQ dan EQ itu perlu dicernakan. Yang mana Datin Rahimah? Apa tu Atirah kata orang Islam dalam negara kita ni emosinya tidak cukup matang. Tidak dari cukup segi pemikiran. Saya rasa tidak ada kematangan emosi. Saya rasa saya setuju separuh saja. Sebenarnya bukan tak cukup matang. Emosi. Tapi kurang ketegasan, kurang berani untuk menyuarakan. Sebab budaya kita. Dalam budaya kita, nah? Ya, budaya kita di mana terutama dalam keluarga yang tradisional, women cannot be heard. Kalau cakap banyak tu, saya lah dulu selalu dapat. Kata Rahimah ni kecap banyak semua lah. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Zaman learn lah ke mana? Yalah, tapi maknanya adalah warisan tu di mana masih ada. Saya sendiri kesannya banyak. Sebab kalau saya nak cakap, saya mesti cakap yang saya betul-betul yakin yang saya cakap tu. Tak ada katakan ada setengah-setengah tu yang dia rasa je terus dia keluar. Jadi dalam pengeluaran itu dia ada penambahan kebijaksanaannya. Walaupun yang dia cakap tu
orang kata silly kan, tapi daripada silly tu dia akan bertambah. Kalau saya tidak, saya perak dulu, saya belajar dulu supaya saya rasa yakin, pun kadang-kadang tak bagus juga, tapi yakin baru saya keluar. Yang saya kata kurang keyakinan tu. Okay. Saya setuju, Prof. Saya setuju. Sebab keluarga tradisi, orang Melayu selalu tidak memberi peluang kepada anak-anaknya untuk bersuara. And even in English society at one time, they will say girls should be seen and not heard, This is a development lah. Mungkin masyarakat Melayu kita masih dalam pembaharuan minda dan sebagainya. Tapi satu lagi faktor atau faktor yang saya nak timbulkan di sini adalah tumpuan pendidikan agama kita, sama ada di sekolah atau sama ada menerusi ustaz, ustazah, usrah, masjid dan sebagainya, terlalu banyak menumpu kepada, ni satu klise yang saya tak berapa suka tapi saya gunakan hari ini. Kata tumpu kepada form rather than substance. Mementingkan ritual, mementingkan apa nak sebagainya, dan bukan pengertian makna sesuatu doa atau sesuatu apa. Baru sekarang ni kita lihatlah ada ustaz yang menumpu kepada tafsiran dan sebagainya. Tapi orang biasa tu, orang yang kat kampung-kampung tu, orang yang tidak berpendidikan, dia tak tahu makna-makna yang mendalam ni, dia tak ada capacity sebab dia tiada berpendidikan. Jadi ustaz-ustaz yang mengajar mereka tu tumpulah kepada dosa pahala, buat ni, buat sembahyang ni, buat solat ni, dapat 10, dapat 100, dapat dan sebagainya. That one was a big issue that was discussed in my group, too much focus on plus, minus, dapat pahala, dapat dosa, sampai tak berani nak berganjak, sampai tak berani nak bergerak, nanti berdosa. Macam mana Dr. Syahidra? Saya nak kata tu, berkaitan mungkin yang tadi Prof. Datin Rahimah dan juga Datuk Halimah menyatakan tentang keadaan keluarga tradisional macam mana kan, maksudnya susah nak bersuara dan sebagainya. Tapi saya rasa mungkin dalam zaman yang sekarang ini kita nampak ada perubahan sikit lah dalam masyarakat, yang mana memang masyarakat kita, saya rasa mungkin disebabkan globalisasi jugalah, bila ada, terutama disokong pula dengan teknologi dan sebagainya, media sosial yang kita tidak berhadapan, orang tak nampak kita. Jadi masyarakat tu dia lebih berani bersuara, dan saya rasa yang sekarang ni ialah sampai disuarakan di akhbar-akhbar, kita nampak artis dan sebagainya, semuanya sibuk kecam-mengecam lah. Itu. Jadi saya nampak sekarang ni dia bukan kurang tak boleh nak bercakap dan sebagainya. Jadi maruah diri itu hilang disebabkan akhlak yang tidak baik di dalam media sosial tu. Maksudnya mungkin juga Dr. Atirah kata tadi, kecerdasan emosi tu. Mungkin the IQ tinggi, tapi bila emosi tu kurang cerdik ataupun kurang fluent dari segi emotional fluency tu, dia akan menampakkan buruk jugalah, maksudnya dia tidak berakhlak. Jadi saya rasa itu dah semakin berlaku lah dalam dunia sekarang. Semua orang nak bersuara dan semua orang tidak takut untuk mengecam antara satu sama lain, dan ini bukan satu yang positif lah yang berlaku. Mungkin dah yang bersuara, susah nak suara tu dia dah tidaklah. Sekarang ni semua anak-anak pun sekarang dia macam suara, bersuara lah. Dia tidak ada macam sami'na wa ata'na, terima terus, tak. Dan masyarakat saya pun rasa kalau dalam konteks keagamaan, pengajar agama dan sebagainya, masyarakat pun dia tak nak keputusan terus lah. Masyarakat pun akan tanya kenapa di sebalik tu. Jadi itu adalah salah satu yang positif pula bila nak tahu. Kita perlu faham. Bukan kita kata, wanita kena pakai tudung macam ni. Okey, apa di sebalik itulah. Yang itu yang bila difahami itu, baru diserap dan dihayati dan mereka boleh berakhlak. Sebab mereka dah faham lah. Macam kita kata, Imam Ghazali lah, dia tulis Ihya Ulumuddin. Bukan solat sahaja. Di sebalik solat tu apa, barulah orang cinta dan orang rasa izah tu. Itu yang kita nak.
Sebab kalaulah dalam konteks maruah Prof kan, kita kata mungkin tadi kita bincang banyak standard, kata mungkin kalau standard ibarat macam tu dan sebagainya. Tapi saya sukalah kita kembali satu kata-kata daripada Saidina Umar lah, mengatakan bahawa nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita mengikut apa yang Islam suruh lah, dari segi akhlak dan sebagainya, maruah kita tinggi. Apabila kita mula mencari keizahan, kemuliaan itu di luar daripada Islam itu, maka Allah SWT akan menghinakan kita lah. Maksudnya bila kita tidak lagi berpegang lah, jadi kita ambil unsur-unsur yang lain. Sebenarnya budaya masyarakat Melayu yang sopan santun semua tu baik, tapi bila kita mula terikut-ikutlah dengan trend ke apa ke. Macam itulah bila kita globalisasi kan Prof kan, cabaran sekarang. Mungkin kita nak kata mak ayah sahaja yang tak betul dan sebagainya. Mungkin mak ayah pun sekarang kita kata hilang sensitivity maruah tu apa. Dulu mak ayah dulu mungkin kita biasa dengar peribahasa lah dulu-dulu lah zaman menconteng arang di muka, menjaga seorang anak gadis lebih sukar daripada menjaga sekandang lembu dan sebagainya lah, sebab katanya betapa berharga nak jagalah. Tapi sekarang ni wallahualam mungkin definisi maruah itulah akibat normalisasi dalam Facebook. Tak salah anak perempuan nak proposing gitu gini dan sebagainya, yang menyebabkan benda tu dah jadi macam kita pun hilang dari segi sensitivity itulah untuk menjaga itulah. Jadi itu pandangan saya dulu lah. Mungkin ada pandai-pandai lain nak komen tentang yang kita punya perubahan budaya dalam masyarakat kita. Mungkin dah ada sikit perubahan lah. Prof. Dr. Atira. Mungkin dalam senario semasa kita tengok kepincangan akhlak dan juga etika dalam kalangan masyarakat lagi kita risau sangat anak-anak yang kecil dan sebagainya Jadi di sinilah kepentingan kita mendidik ataupun kita membina satu generasi yang mempunyai jiwa yang besar. Kesinambungan saya tengok pada IQ, EQ dan SQ ni. Itulah kepentingannya. Bila contoh seorang anak kalau dia pandai sekalipun, dia excellent dalam kelas tapi bila dia tengok seekor kucing duduk bunyi nyau nyau nyau, dia tak reti. Nak pergi cari, tanya mak dia ke Umi nak bagi apa kat kucing tu, kan? Dia tak reti nak pergi cari. Ini kepincangan. Nak mendidik dia supaya jadi jiwa besar tu, maksudnya dia bunyi kucing ataupun dia reti nak pergi cari makanan kucing, dia pergi bagilah, kan? Ataupun kita didik dia supaya maksudnya pagi tu tahu dah, awak pukul 8 pagi sebelum online kelas tu pergi bagi letak makanan kucing tu, letak tempat dia dulu. Jadi lama-lama dia akan terdidik. Maknanya akhlak itu perlu didahului daripada ilmu yang dia rasa dia dah sangat cemerlang. Sebab apa kalau kita ambil ibrah balik, pengajaran balik, dalam Imam Malik, dia pernah kata pada kaum Quraisy, dia kata belajarlah adab sebelum kamu belajar sesuatu ilmu, kan? Sebab apa sampai kena belajar adab? Jadi seorang ulama dia kata, Yusuf bin Al-Husain, dia kata dengan mempelajari adab maka engkau akan jadi mudah untuk belajar ilmu, dan secara tak langsung di situlah akan membantu SQ kita. Maknanya kita punya spiritual ni, ibadah kita, zikir kita, keyakinan kita kepada Allah SWT lebih akan kuat lagi. Ibarat kita ni kalau jumpa orang tak pakai kasut, kita nak ajar supaya generasi ni reti nak buka kasut hak kita pakai tu bagi kat dia. Dia lebih utama untuk pakai kasut itu daripada kita. Walaupun kita pun dalam keadaan darurat juga. Waktu kita kena didik generasi. Wallahualam. Okey, terima kasih Dr. Atira. Ada ulasan lagi sebelum kita tutup? Ada apa nak tambah lagi? Mungkin saya nak tambah sikit apa Dr. Syahidra sebut pasal social media dan teknologi dan semua inilah. Memang dah banyak dah kita dengar kan perkara-perkara ini selalu diungkit dan orang selalu tuding jari pada teknologi, internet, media, social media. Memang betul ada dia punya masalah, tapi apa yang saya nak sebut di sini adalah kadang-kadang terdengar orang berfikir macam mana kita nak
nak limit, kita nak kurangkan influence social media ni. Bagi saya ini amat sukar dan mungkin tak wajar untuk kita cuba. Sebabnya saya rasa kalau kita nak cuba limitkan influence teknologi ni, anak-anak sekarang ni dia lagi bijak pasal teknologi ni. Dia boleh go around it. Dan bagi saya at the end of the day, it's not about if, it is about when. One day anak-anak ni akan, maaflah, memang akan terjumpalah benda-benda konten-konten yang tak patut di internet. Memang mereka akan jumpa. Kita tak boleh nak halang. Macam mana ibu bapa nak kawal 24 jam? It's impossible. Jadi at the end of the day, saya rasa memang balik semula dengan apa yang Dr. Atira sebut. Pendidikan itu penting, dan again bagi saya suka tekankan apa maksud pendidikan itu. Pendidikan sama-sama lah dengan apa Dr. Atira cakap pasal emotional, social, but also tekankan kepada anak-anak kita yang kita trust them. Kita percaya that okay, kita dah bagi you all of this knowledge, you make this decision, because one day bila dia terbuka benda tu dekat internet, kita tak ada dekat situ, dia ada diri dia je yang nak buat the decision, right or wrong. Jadi memang bagi saya at the end of the day balik pada pendidikan, bukannya nak cuba sekat apa-apalah, nak sekat internet ke, nak sekat pergaulan ke. Kita mungkin boleh sekat pergaulan dia setakat umur dia 10 tahun, 11 tahun, lepas tu kita tak boleh nak sekat. Jadi at the end of the day, dia yang kena buat keputusan itu. Jadi again maruah dia, autonomi dia untuk make the right decision. Itu je lah yang saya nak sebut. Auto kita tak nak mentaliti utusan tu. Balik ke itu, ya betul. Okey. Tapi saya fikir Prof, dari segi peranan ibu bapa dan juga Tok Nek dalam extended family itu, kita tidak harus menyegani anak cucu kita. Sebab sekarang ni saya tengok ibu bapa yang muda-muda ni bagi muka sangat dan takut sangat nak tegur anak-anak tu. Tapi saya dalam pengalaman saya selama 7 abad pula 7 dekad dan 7,5 dekad, saya masih memainkan peranan keibuan itu. Bila salah langkah sikit, saya tegur. Dan saya kata kepada anak saya yang 3 orang tu, saya kata dah berjangkut, dah bermisai, dah beruban, I will still play my role as your mother. You don't overstep the line. Ada batasnya, ya. Apalah interaksi dengan ibu bapa atau tok nenek. Dan mereka memahami. I'm their friend, berseronok, berseloroh dan sebagainya. Tetapi bila tak sampai ke tahap yang melebihi batas itu, I will come down and I will tell them off. You know, that's how I bring up my anak cucu, Prof. Itu yang kita katakan, yang saya sebutkan tadi tu, tak nak ulang lagi lah ya. Maknanya kebangsawanan. Itu ada. Datin, sebelum kita gula, apa Datin nak kata? Tentang kebebasan kepada anak-anak, tak ada formula lah saya rasa. Kita perlu faham keadaan keluarga dan keadaan anak itu sendiri. Ada anak yang perlu ditegur dengan cara halus, ada juga kalau halus tak makan. So you have to sesuaikan dengan keadaan anak itu sendiri. Dalam keadaan. Itu dalam politik kita kata Soekarno memperkenalkan Nasakom. Politik demokrasi terpimpin. Itu tengoklah. Macam mana pun saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli panel kita pada petang ini. Keempat-empat ahli panel cuba menerangkan sebanyak mungkin dan sejelas mungkin. Dan saya juga nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Datuk Alimah dan kawan beliau tu. Saya rasa mungkin pengalaman pada petang ini, mungkin kita, Dr. Basri, kita boleh benarkan 2-3 orang tetamu berada bersama kita dalam bilik di sini, walaupun dia tidak appear kat skrin, tetapi
dia boleh memainkan peranan orang yang memberi pandangan sebagai pandangan ketiga dan sebagainya. Itu satu exercise yang baguslah mungkin untuk masa akan datang. Okey, sekarang ni saya nak minta Dr. Syahidra gulunglah sikit dulu. Apa kesimpulan yang Syahidra nak buat? Okay, berbalik kepada tajuk kita Prof tentang maruah wanita, penjagaan dan cabaran. Jadi sebenarnya kita dah bincang panjang maksud maruah dan sebagainya. Apa-apa kalau kita sebagai orang Islam, kita balik kepada Islam lah. Kita akan mulia kalau kita berhidup dengan cara hidup Islam lah. Apa yang Islam ajarkan tentang kalau wanita tu tak boleh lari, memang pergaulan, dia punya appearance itu, tapi itu tak menghalang kita lah untuk pergi lebih jauh. Dan lelaki juga perlu menghormati wanita. Kalau kita tengok kepada hadis tadi tu, kalaulah sesiapa yang menghina wanita tu, sebenarnya orang yang menghina tu dia lah sebenarnya yang ada kehinaan tu. Okay, dari konteks penjagaan dan cabaran tu, mungkin kita perlu menyedarkanlah ataupun sentiasalah perkara ni perlu sentiasa diwar-warkan tentang keizahan, atau kita kata dia dah ada maruah, dia perlu menjaga. Itu yang kita kata konsep ifah tu. Ifah maksudnya menjaga diri daripada kemaksiatan dan perkara yang tidak baik lah. Jadi maksudnya dia bukan pada wanita aja. Maksudnya mungkin kita kata dalam konteks yang dunia tanpa sempadan, media sosial tu memang kita tak boleh nak kontrol, tapi kita kena ada benteng diri lah. Iaitu selain ifah tadi, untuk menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tak baik, yang mencemarkan maruah diri. Sebab bila maruah diri kita tercemar, sebenarnya bukan diri kita sendiri sahaja yang mendapat musibah dia, sebenarnya dia akan efek kepada orang lain jugalah. Kalau ada orang yang tak malu, orang lain pun akan mendapat kesan. Masyarakat tu akan pincang lah kalau ada seorang yang macam COVID juga. Betul, dia berjangkit lah macam tu kan Prof kan. Sebab saya nak share sikit lah yang saya baca paper Cosmo Ahad baru ni Prof. Dapatan daripada Dr. Husin tu kan, yang kaunselor keluarga tu, bahawa di PKP Husin Nabil ke? Hushim tu. Okey, tak apalah. Hushim. Orang UM kan. Kaunselor keluarga tu, maksudnya terpecah tembelang lah waktu PKP ni, ramai di kalangan lelaki-lelaki yang ketagihan pornografi. Jadi yang saya nak kaitkan di kalangan suami-suami yang berusia 30 hingga 40-an macam tu. Yang professionals juga, yang akhirnya dia akan meruntuhkan rumah tangga. Jadi saya nak kaitkan bahawa fahisyah ataupun kita kata perkara-perkara keji ni, dia balik kepada maruah. Jadi kita menjaga maruah kita supaya bukan setakat maruah kita terpelihara, tetapi kita menjaga masyarakat jugalah. Jadi konsep ifah tadi, kita kena menjaga diri kita, itu adalah salah satu komponen dalam maruah. Satu lagi yang akhir sekali, al-haya tu Prof. Malu tu. Okey, bukan malu pada tempatnya lah, malu. Bukanlah yang kita faham tadi yang kita kata tak ke depan wanita nanti ketinggalan, bukan begitulah Prof. Jadi ketiga-tiga tu lah maksudnya maruah kena ada izzah, ifah dan al-haya. Itu je lah saya akhiri. Terima kasih Prof. Okey, terima kasih. Dr. Syahda? Kalau saya mungkin saya nak akhiri dengan nak cakap, sometimes bila kita berbicara pasal maruah ni mungkin ia agak abstrak. Orang tak berapa nampak, orang tak berapa faham nilai dia dan susah nak serap. Jadi saya mungkin cadangan kecil saya lah, bila kita berbincang pasal maruah, kita kaitkan dengan benda-benda lain yang telah disebutkan. Di mana kalau maruah kita jatuh, boleh efek dia pada akal kita. Mungkin kita buat benda yang kita ambil dadah ke. Efek dia adalah pada akal kita, merosakkan akal kita. Mungkin kita buat benda yang hilang kehormatan diri akan impact pekerjaan kita. Mungkin kalau kita buat benda yang tak elok akan membahayakan diri kita. Kita perlu kaitkan semua ini sebab benda-benda yang lain ni dia lebih tangible. Orang boleh nampak. Orang boleh lebih fahami. Bila dia fahami, mungkin akan ada mungkin orang ramai akan lebih faham kepentingannya jaga maruah, instead of just berbicara secara abstrak. Bagi mereka nampak apa impak dia, apa kesan dia kalau kita tak jaga maruah. Itu je lah saya akan akhirkan kat situ. Terima kasih Prof banyak-banyak. Okey, terima kasih. Dr. Athirah. Masyail. Unmute. Okey. Jadi satu hadis yang tinggal di dalam ingatan saya lah mana al-haya'u minal iman. Kan? Jadi
malu itu sebahagian daripada iman. Jadi nak jaga maruah ni kena ada rasa malu lah. Walaupun kita pelajar ke, kita bini orang ke, kita isteri orang. Tak apalah kita orang Kelantan kan, bini bersumpah lah. Siapa pun kita, kalau tak ada rasa malu, maka maruah itu bila-bila kita mampu, kita berani untuk kita berdagangkan begitu. Ya. Jadi itu yang pesanan untuk diri saya sebenarnya. Wallahu alam. Okeylah, terima kasih. Datin. Yes. Saya tambah satu je. Selain daripada malu, mesti ada strong system of values. Nilai. Sistem nilai. Betul. Itu je. Ulas saya tak nak ulas apa. Ada sistem nilai tu ya. Tak ada. Saya ingatkan cukup je yang itu. Maknanya nilai itu maksudnya kita menilai kedudukan kita dan juga kita memahami bahawa nilai masyarakat macam mana supaya kita tidak bercanggah dengan nilai. Tapi di semasa yang sama kita juga mempropagate, dalam bahasa Melayu apa? Mempropagasi ya. Memanjangkan nilai itu, nilai yang baik ke dalam masyarakat. Berbusi kat Melayu lah. Kita nak cadar ke apa tu Datin beli cagak tak telefon dia tu untuk akan datang ni tak lengah lah nak pegang. Beli cagak. Beli cagak. Saya tak biasa kerja lama dah tu. Oh gitu. Okey betul lah. Pasal kalau bekerja pun kau telinga. Boleh kalau ingat sekarang pinjai budak-budak ada belakang cucu-cucu lo ni kecil mana pun ada telefon. Yalah, kita nak sebut tak ada belakang. Tak atas cagak. Datuk. Datuk nak bagi sikit sebagai penutup ni. Bagus juga. Saya pula. Saya committed, nak sebab tadi ada sebut bahawa maruah ni adalah juga persepsi orang terhadap kita. And I'm very conscious. Saya sentiasa menganggap diri saya ni sebagai wanita Islam Melayu dan saya macam committed nak tunjuk kepada orang luar tu yang berbilang kaum ni yang memandang rendah kepada kita ni. Sentiasa saya nak tunjuk saya ni orang Melayu ni ada maruah, wanita Melayu ni ada maruah. Jadi dalam apa-apa kalangan pun atau grup yang saya masuk, saya berani Prof. Saya berani menyampaikan pendapat atau memberi ulasan sebab di situlah terletaknya persepsi yang positif terhadap kita. Kalau kita tak berani nak buka mulut, diorang kata macam-macam, kita alah malulah, takutlah, orang Melayu tak macam tu. So saya berani Prof. Saya berani. Itu pun ada juga perbezaan latar belakang. Itu kita kena confidence. Mungkinlah satu masa kita kena bincang macam tu. So macam mana kita nak mendidik anak-anak perempuan ni, the girls, to have self confidence, Betul. Yang susahnya bukan anak sendiri, anak bangsa. Anak bangsa. Anak bangsa. Lebih teruk lagi lah. Okey, terima kasih semua dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para panel, tetamu kita dan juga kepada para penonton yang biasanya kita sampai rating kita kalau tinggi tu puluh-puluh harapnya dia akan sampai kepada satu peringkat yang sebab kita akan masuk dalam YouTube. Jadi okeylah insya-Allah. Dan sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Saya mengambil peluang mengucapkan berbanyak terima kasih kerana sabar mendengar celoteh kita pada petang ini dan alhamdulillah kita boleh berbual dengan mesra dan taklah kita rasmi sangat kita berbincang. Dan saya akhiri dengan kata-kata wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.